Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah kita dapat bertemu lagi pada kali ini dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan ada sedikit sebanyak perkongsian yang kita dapat manfaatkan dalam kehidupan kita seharian. Tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari, apa khabar ya? Mudah-mudahan sihat semua. InsyaAllah kali ini kita akan sambung lagi perbincangan kita dalam kitab Al-Hadithul Muntakhabah. Dan kita akan baca hadis yang ke-225 ya untuk kali ini. Tajuk yang hari ini ialah berkaitan dengan hadiah dan erti sebuah pemberian. Jadi nak tanya ya, dalam kehidupan kita seharian ni banyak tak kita terima hadiah? Pastinya ya, semua biasa menerima hadiah dan biasa memberikan hadiah. Alhamdulillah ya. Dalam bab beri hadiah ni ya, siapalah yang tak suka ya untuk menerima hadiah. Biasanya semua orang suka menerima hadiah ya, dan gembira menerima pelbagai hadiah daripada kenalan, saudara mara ya, dan juga sahabat anda ya. Jadi kita nak lihat apa kepentingan hadiah ini dalam Islam. Baik, kita bacakan dulu hadis ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala tahadaw fa innal hadiyata tuzhibu wahara sadri wala tahqiranna jaratun li jaratiha walau shiqqa firsin syatin. Rawahu Tirmidzi. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kamu saling memberi hadiah, kerana sesungguhnya pemberian hadiah akan menghilangkan kemarahan hati. Dan janganlah seseorang wanita berasa lekeh untuk menerima suatu pemberian daripada jirannya, walaupun seketul daripada hujung kaki kambing. Demikian juga, seseorang jiran janganlah berasa lekeh untuk memberi hadiah yang sedemikian. Hadis riwayat Tirmidzi. Baiklah rakan-rakan yang dirahmati Allah sekalian, dalam hadis ini Rasulullah menyebutkan tentang beberapa perkara ya. Yang pertamanya tu ialah hendaklah kita saling memberi hadiah. Jadikan sebagai rutin kita, jadikan sebagai amalan seharian ya. Kemudian yang kedua ialah janganlah merasa lekeh untuk menerima sesuatu pemberian daripada jiran ya, dan diberi contoh oleh Rasulullah walaupun kecil ya, seperti seketul daripada hujung kaki kambing. Dan yang ketiganya ialah janganlah kita merasa lekeh ya untuk memberi hadiah yang seperti itu juga. Jadi dalam hadis ini membincangkan tentang tiga perkara ini ya, dan kita akan menghuraikannya lah daripada perspektif Islam ya, insya-Allah. Baik, bila kita bincangkan tentang memberi hadiah ni sebenarnya ya, itu bukan perkara yang asing lah dalam kehidupan kita seharian ya. Sebenarnya ramai yang suka memberi hadiah dan gembira menerima hadiah. Baiklah ya, kalau kita bincangkan tentang pemberian hadiah ini, mungkin kita boleh menyorot kehidupan golongan ulama salaf pada satu ketika dahulu ya, yang mana mereka juga biasa dengan amalan memberi hadiah ini, dan cara mereka pula ya amat mudah untuk dipraktikkan ya, yang mana kalau kita lihat ya, pemberian hadiah ini bukanlah semestinya suatu hadiah yang mahal ya ataupun bernilai tinggi ya, seperti yang kebanyakan orang ya melihat dari sudut material. Tetapi sebenarnya kalau amalan daripada ulama salaf dulu, mereka hanya memberi sedaya upaya apa yang mereka mampu saja ya. Sebagai contoh ialah mereka biasa memberi kurma yang belum masak, dan juga memberi setangkai bunga mawar, ataupun memberi garam yang ditumbuk, juga memberi tumbuh-tumbuhan yang harum baunya. Jadi maknanya di sini apa yang ada di persekitaran mereka itu mereka manfaatkan ya dengan memberi hadiah
kepada kenalan dan jiran tetangga. Ini satu amalan yang sangat baik ya, satu amalan yang mulia. Kita pun boleh praktikkan ya rakan-rakan sekalian. Cuba bayangkan dalam kehidupan kita hari ini ya, ramai di antara kita yang mungkin ada kebun buah-buahan ya. Mereka boleh manfaatkan ya untuk memberi hadiah, bersedekah ya kepada saudara mara ya, sahabat handai dan sebagainya. Begitu juga yang gemar untuk bercucuk tanam, tanam sayur ya dan sebagainya, boleh juga dihadiahkan ya kepada jiran tetangga ya dan rakan-rakan yang dikenali ya. Jadi di situ kita nampak amalan ya pemberian hadiah ni boleh dikekalkan ya dan dilakukan dari masa ke semasa ya, dan tidak semestinya perlu keluar membeli barang-barang yang tinggi nilainya, tinggi harganya dan juga barang-barang mewah ya. Mungkin juga ada rakan-rakan kita yang ada kemahiran. Yang ini macam contohnya kemahiran menjahit. Boleh bagi hadiah pada rakan-rakan ya, hasil daripada jahitannya ya. Ataupun ada rakan-rakan kita yang hebat memasak, berbakat memasak ya. Jadi dia boleh hadiahkan kek ya yang dimasak oleh dirinya sendiri ya, tak perlu beli di kedai dan sebagainya ya, dan makanan-makanan yang lain juga. Jadi di sini sebenarnya ya, kita mudah untuk memberikan, mengamalkan pemberian hadiah ini asalkan kita ada kemahuan. Perkara-perkara yang berkaitan tu seperti yang saya jelaskan tadi ya, tidak semestinya memerlukan belanja yang besar dan juga tidak semestinya perlu berbentuk ya material mewah dan sebagainya. Jadi rakan-rakan semua ya, kita boleh ambil amalan daripada ulama salaf ini sebagai panduan kita juga dalam pemberian hadiah ya, insya-Allah. Baik. Seterusnya kita lihat juga apakah hikmah-hikmah dalam pemberian hadiah ini dalam Islam. Sebenarnya hikmah memang banyaklah tuan-tuan dan puan-puan ya. Antaranya hikmahnya ialah memupuk perasaan kasih sayang. Biasalah ya, kalau kita bagi hadiah ya, orang bagi hadiah pada kita, apa yang kita rasa? Mestilah kita suka ya, mestilah kita rasa sayang ya pada rakan kita tadi. Tak adalah bila orang bagi hadiah ya benci. Jaranglah macam tu. Kebiasaannya semua orang bila diberi hadiah ni dia syukur, alhamdulillah ya. Dia sangat suka, sangat ceria. Maknanya perkara itu boleh memupuk kasih sayang ya di antara mereka. Baik, yang keduanya ialah untuk mengeratkan persaudaraan dan persahabatan juga perhubungan sesama manusia ya. Jadi melalui pemberian hadiah ini. Jadi kita lihat, ambil contohlah dalam kehidupan kita, dalam hubungan suami isteri sekalipun ya, kita tengok perhubungan suami isteri dalam sebuah rumah tangga ya akan jadi hamba ya kalau langsung tidak dibajai dengan kasih sayang melalui pemberian hadiah dan sebagainya. Walaupun macam saya sebut tadi, tidak semestinya bagi hadiah yang mahal-mahal. Tapi kurang-kurangnya bagilah hadiah yang kita mampu, yang mana pasangan kita tu rasa dihargai, rasa disayangi ya dan dikasihi. Jadi ini boleh membenihkan kasih sayang ya dan menyuburkan kemesraan di antara suami isteri ya. Janganlah sampai bertahun-tahun sudah kahwin ya tapi tak pernah pun memberi hadiah ya yang sekecil-kecilnya pun pada isteri masing-masing ataupun pada suami masing-masing. Ya, malah kalau ditanya tu tentang nak celebrate sesuatu tarikh lah, sama ada hari lahir ke, anniversary ke ya. Isteri tanya pada suami, "Bang, hari ni hari apa?" "Hari apa lagi? Hari Selasa lah." Ya, contoh jawapannya begitu. Dia tak ingat pun bahawa itu adalah hari anniversary bagi mereka ya. Jadi maknanya di sini perkara-perkara ni pun jangan dianggap remeh ya. Sebab perkara-perkara kecil inilah kalau tidak dititik beratkan akan menyebabkan suatu hubungan itu menjadi hamba ya. Jadi rakan-rakan sekalian ya, kita sama-sama jaga dalam persahabatan persaudaraan ya, dengan rakan-rakan kita pun sama juga ya. Bila beri hadiah ni sebenarnya segar lagi hubungan tu ya, dan masing-masing rasa makin erat, makin rapat ya persahabatan dan persaudaraan. Jadi kita kena selalu jagalah, bukannya bagi hadiah mahal-mahal pun ya, yang kecil-kecil pun dihargai oleh rakan-rakan kita ya, saudara mara kita, insya-Allah. Baik, yang ketiganya hikmahnya ialah menghapuskan sifat kikir ataupun kedekut. Ini satu lagi ya perkara yang penting ya untuk kita
renung-renungkan sebagai seorang umat Islam ya. Sebab kita ni dilarang untuk bersikap kikir, maknanya kedekut lah. Janganlah berkira sangat ya. Nak bagi hadiah pada ahli keluarga kita, suami, isteri ya, kepada anak-anak ya, kepada jiran tetangga ya, kepada saudara mara, rakan-rakan kita ya, sesekali tu dikira sebagai sedekah. Janganlah kita berfikir ya, kalau bagi nanti kuranglah duit, kalau bagi nanti rugilah ya. Itu pemikiran ya orang yang tidak nampak ya kebaikan-kebaikan di sebalik amalan memberi hadiah dan juga bersedekah ya. Jadi kita ni lagi kita bagi sebenarnya lagi banyak nanti Allah akan kembalikan kepada kita. Kita tak nampak ya, tapi benda tu berlaku. Jadi jangan kedekut ya, insya-Allah semua dapat balasan yang setimpal, yang Allah akan balas ya dengan segala kebaikan-kebaikan yang mungkin kita pun tak terduga ya. Baik. Hikmah yang seterusnya ialah bukti rasa cinta dan bersihnya hati ya. Jadi kalau dah bagi hadiah tu membuktikan ya perasaan kita ni, perasaan sayang kita ni pada seseorang ya, dan bersihnya hati kita pada dia, tidak ada kemarahan, tidak ada rasa tidak puas hati ya, permusuhan, pertelingkahan dan sebagainya ya. Jadi itu menunjukkan ya bahawa hubungan itu sentiasa dalam keadaan harmoni. Jadi pemberian hadiah itu adalah manifestasi ya perasaan dalaman kita ya. Baik, seterusnya ya rakan-rakan sekalian, hikmahnya ialah untuk mewujudkan rasa penghormatan dan juga kemuliaan ya. Kita bagi hadiah pada seseorang, pada jiran kita ya, tanda kita hormat dia ya. Kita bagi hadiah pada rakan-rakan kita, tanda kita memuliakan dia. Ia satu perkara yang mulia yang sangat digalakkan dalam Islam ya. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah ya. Seterusnya kita bincang pula berkaitan dengan adab memberi hadiah. Jadi kena ada adab juga memberi hadiah ni ya. Apakah adabnya? Yang pertamanya ialah jangan mengambil balik hadiah yang telah diberi. Yang ini satu perkara yang kita sama-sama kena ingatlah ya. Kalau dah kita bagi hadiah pada seseorang tu, masa kita bagi hadiah, pastilah kita telah berfikir dah habis-habis dah. Kita nak bagi hadiah ini pada dia ya. Kita bagi dengan ikhlas kerana Allah. Dah tercatat dah pahala tu insya-Allah ya. Jadi takkanlah sampai satu ketika nak pergi ambil balik ya. Kita perlu meminta semula ya daripada orang yang tersebut ya. Jadi perkara ini ya dilarang ya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, sehingga kan Rasulullah pun menyebutkan ya tentang larangan mengambil semula hadiah yang kita beri ini. Umpama yang disebut oleh Rasulullah dalam hadis ya, perumpamaannya ialah seperti anjing yang menelan semula makanan yang dimuntahkannya ya. Ini diambil daripada hadis muttafaqun alaih. Jadi di sini kita fahamlah ya. Kita pun tak nak ya perumpamaan tadi ya seperti anjing yang menelan semula makanan yang telah dimuntahkannya. Jadi kita pun dah bagi tu memang rezeki dia lah. Tak ada dah kaitan dengan kita ya. Jangan dah bagi hari ini ya, tiba-tiba bulan depan rasa menyesal. Pergi minta balik. Saya nak semula ya barang yang saya hadiahkan tu. Ataupun satu masa bila dia bergaduh dengan seseorang yang dia telah berikan hadiah itu, dia rasa dia nak minta semula hadiah yang telah diserahkan ataupun diberikan kepada orang tersebut. Satu perkara yang tak sepatutnya berlaku lah ya rakan-rakan sekalian. Kita dah bagi ikhlas, kita jangan ingat dah apa-apa benda yang kita telah serahkan kepada orang lain ya. Macam kita bersedekah lah ya, kita dah bersedekah tu, itu dah bukan rezeki kita dah ya. Itu kita berkongsi rezeki dengan orang lain, dan kita tak payah fikir lagi tentang perkara tersebut ya, dan kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Jangan rasa kesal, jangan rasa menyesal di atas sesuatu pemberian yang kita telah berikan ya. Baik, kemudian yang kedua ya, adab dalam beri hadiah ialah mendahulukan orang yang terdekat ataupun orang yang dekat di hati kita. Jadi kalau dalam bab memberi hadiah ni kita tengok dulu siapa yang paling dekat dengan kita. Mungkin kita bagi hadiah pada ibu bapa kita. Rakan-rakan sekalian mesti pernah bagi hadiah pada ibu bapa kita. Kalau ibu bapa kita ni ya, kita bagi sebab nak menggembirakan dia, menceriakan hati dia ya. Kita nak tengok senyuman di wajah ibu bapa kita. Jadi kita bagi hadiah apa yang dia suka. Sebagai anak pastilah ya kita tahu kesukaan ibu bapa kita.
Jadi kita bagilah perkara benda-benda yang dia sukai dan dia sangat minati sehingga menceriakan hidup ibu bapa kita lah. Jadi di situ ya bagi pada ibu bapa. Mungkin juga kita boleh bagi pada kaum kerabat kita. Maknanya yang dekat dengan kita lah. Adik-beradik kita ya, kita belikan hadiah setiap seorang satu ya. Ini sangat menceriakan ya perhubungan dan mengeratkan ya persaudaraan sebenarnya ya. Begitu jugalah lepas tu sahabat handai kita ya, jiran tetangga kita juga. Ya, sebab kita kena jaga hubungan dengan jiran juga ya. Jadi kita selalu saling memberi hadiah di antara sesama jiran tetangga ya, insya-Allah. Baik. Kemudian ya kalau kita tengok berkaitan dengan orang terdekat yang diberikan hadiah ni, Imam Al-Bukhari pernah ditanya ya oleh seseorang berkaitan dengan siapa yang nak diberi hadiah dulu, maka Imam Al-Bukhari menyebutkan yang pertamanya ialah bapa saudara sebelah ibu. Ya, dan yang keduanya ialah jiran yang paling dekat pintu rumahnya dengan rumah kita. Jadi itu antara orang ya yang perlu diberi hadiah ya. Yang dimaksudkan dengan orang terdekat bagi Imam Al-Bukhari ya. Baik ya. Kemudian yang ketiga ni adabnya ialah perlu ikhlas. Ikhlas. Jadi ini satu perkara yang sangat penting dalam kehidupan ya. Buat apa pun sebenarnya kita kena ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nak memberi hadiah ni pun kena ikhlas kerana Allah ya, bukan kerana nak mengharap apa-apa, ya, bukan kerana nak harap balasan daripada orang tersebut ya. Bukan juga nak pujian-pujian daripada orang tersebut, bukan juga nak dia ya memberikan sesuatu pada kita sebagai balasan ya. Jadi kalau ada perkara-perkara tu jadi tak ikhlas. Jadi ikhlas ni ya macam kita sebutlah perkara yang mudah disebutkan, tetapi sukar untuk kita buat juga sebenarnya ya, kecuali kita telah biasa untuk melatih hati kita ya untuk ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala dalam melakukan apa jua tindakan kita dalam kehidupan ya. Jadi kita cubalah ikhlaskan memberi hadiah ya. Kita rasa nak bagi hadiah pada seorang tu, kita terus bagi sebab itu satu kebaikan. Ya, jangan fikirkan yang bukan-bukan ya di sebalik pemberian itu. Jangan fikirkan yang negatif ya, sebab kita nak buat kebaikan ya. Jadi teruskanlah buat kebaikan tu kerana Allah suka hambanya yang membuat kebaikan ya. Baik. Kemudian yang seterusnya adab memberi hadiah ialah tidak mengungkit. Ya, jadi bab mengungkit ni kadang-kala masa dia bagi dia rasa ikhlas dah ya, tapi bila satu ketika berlaku sesuatu perkara ya, selisih faham ke, pergaduhan ke ya di antara sesama mereka, maka mulalah ungkit-mengungkit ya. Dia sakit hati tu, habis semua diungkit-ungkit termasuk pemberian-pemberian hadiah semua ungkit ya, ungkit siap minta balik, pulangkan balik. Menyesal saya bagi pada awak, sampai tahap macam tu sekali ya. Wal-a'yazubillah min dhalik ya. Jadi kita jangan sampai mengeluarkan kata-kata yang tak sepatutnya ya, dan meminta balik ya, kerana keadaan-keadaan tertentu, dan jauhilah daripada mengungkit apa yang telah kita buat ya untuk seseorang itu. Jadi bila rasa nak mengungkit tu, istighfarlah, astaghfirullahalazim ya, kita berhenti di situ. Jangan teruskan ya, nanti akan menyebabkan berlakunya pergaduhan yang mungkin lebih dahsyat lagi ya, dan menjejaskan perhubungan. Baik. Kemudian kita tengok adab seterusnya ialah tidak boleh menolak hadiah yang diberikan ya, kecuali atas sebab yang syar'i. Jadi hadiah orang bagi pada kita ya, janganlah ya menolak ya. Kecillah hati orang tu sebab dia susah payah untuk memberi hadiah pada kita. Dia datang jumpa kita dengan hati yang berbunga-bunga, rakan-rakan sekalian ya, senyum-senyum dia datang bawa hadiah ya, dengan harapan kita gembira menerima hadiah daripadanya. Cuba bayangkan ya, kalau bila dia datang je bagi hadiah ya, terus tunjuk muka mendung. Ya, muka tak suka, muka tak ceria ya menerima hadiah daripada seseorang itu, maka pastilah dia akan rasa sangat sedih, rasa sangat kecewa ya kerana keadaan itu. Jadi kalau orang bagi hadiah ya pada kita, kita ucapkan terima kasih, alhamdulillah ya, kita doakan dia, moga Allah melimpahkan rezeki kamu ya atas kebaikan hati kamu ini. Kita doa kebaikan-kebaikan untuk dia. Nanti doa itu akan kembali pada diri kita juga ya, insya-Allah ya. Jadi kena positif
dalam setiap tindakan kita, ya. Seboleh-bolehnya tu kita raikan, ya, pemberian orang lain. Baik, kalau ada sebab yang syar'i, ya, baru boleh menolak hadiah. Ada satu kisah, ya, yang mana disebutkan Rasulullah SAW, ya, pernah dihadiahkan oleh seseorang, ya, seekor keldai yang liar, ya, tetapi Rasulullah tidak dapat menerimanya. Itu pun Rasulullah sebut, sesungguhnya aku tidak menolaknya, hanya saja aku dalam keadaan sedang berihram. Ya, ini hadis daripada hadis Al-Bukhari dan Muslim. Ya, jadi kita lihat di sini Rasulullah sangat menjaga, ya. Ini akhlak mulia Rasulullah. Rasulullah menjaga tutur kata, ya, supaya tidak menyakitkan hati orang lain yang mendengar, ya. Jadi walaupun tak dapat terima hadiah itu, tidak kata saya tak boleh, saya tak nak, saya tolak. Itu bukan bahasa yang digunakan oleh Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah sebut, sesungguhnya aku tidak menolaknya. Rasulullah tak nak bagi orang tu terasa, ya. Rasulullah terangkan keadaan sekarang ni sebab keadaan sedang berihram, ya. Jadi ada keadaan yang menyebabkan baginda tidak dapat menerima hadiah tersebut, ya. Jadi kita pun macam itulah, ya, rakan-rakan sekalian, kita kena cuba untuk menerima dengan sebaiknya, ya, hadiah yang telah diberikan oleh seseorang kepada kita, ya, dengan rasa syukur, ya. Baik. Kemudian yang keenam, ya, adabnya ialah menerima hadiah yang diberikan dengan sifat tawaduk dan rendah hati. Jadi orang bagi pada kita tu, kita kena ada sifat tawaduk, ya. Tunjuklah sikit kita ceria menerima hadiah itu, ya. Kalau orang datang tu, kita angkat hulur tangan dua-dua menyambut hadiah, ya. Jangan buat-buat tak nampak, buat-buat tak indah. Pandang tempat lain, hulur tangan pandang sebelah kanan, ya. Tangan sebelah kanan, muka sebelah kiri, ya, tak mau pandang pun. Jadi kita kena ada, ya, akhlak yang terbaik yang kita kena tunjukkan dalam kehidupan kita seharian ni. Kalau diberi hadiah tu, kita hulur dua-dua tangan kita, ya, alhamdulillah, ucap syukur, ya, supaya senyum, ya, supaya orang tu ceria dan dia rasa pemberian dia tu sangat bermakna untuk kita, ya, dan kita sangat menghargai, ya. Sudah pastilah itu sangat menceriakan hidupnya. Jadi kita ni perkara yang baik yang kita perlu buat ialah membahagiakan orang lain juga, ya, selain daripada membahagiakan hati kita. Jadi tunjukkan, ya, sifat tawaduk kita tu, ya, kita syukur seolah-olah benda tu sangat bernilai bagi kita. Yang itu yang kita kena tunjukkan, akhlak yang kita perlu tonjolkan, ya. Jadi jangan kita tunjukkan yang sebaliknya, ya. Jangan tunjuk kita tak suka, ya, tentang pemberian seseorang, ya. Jangan memperlekehkan pemberian dan sebagainya. Baik. Rakan-rakan yang dirahmati oleh Allah, ya. InsyaAllah kita akan sambung sedikit lagi perbincangan, ya, dalam aspek yang lain, iaitu jangan berasa lekeh untuk menerima pemberian. Sambungan daripada yang kita telah cakapkan tadilah, ya. Maksudnya kita dalam menerima suatu pemberian ni, jangan kita pandang rendah dengan setiap pemberian orang lain, ya. Jangan kita hina pemberian orang lain, ya. Jadi macam saya sebut tadilah, ya, tunjuk yang kita ni benar-benar menghargai, ya. Jangan keluarkan kata-kata yang menyakitkan hati orang lain, ya. Sebagai contoh, mungkin, ya, dia tak suka pakai barang-barang yang diberikan itu yang bukan taste dia. Jadi dia tak nak terima, ya. Dan kalau terima pun dikatakan benda-benda macam ni dia memang tak guna. Ya, benda-benda macam ni bukan taste dia. Itu perkataan-perkataan yang tak sepatutnya dikeluarkan, ya, daripada seseorang yang menerima hadiah. Jadi kalau rasa macam mana pun kita kena latih diri kita supaya menghargai, ya, supaya berterima kasih. Ya, janganlah sekali-kali menghina pemberian orang lain, ya, walaupun pemberian itu sangat kecil yang mana mungkin kita tak memerlukannya. Tapi pemberian orang ni kadang-kadang, ya, memberi manfaat dan kebaikan yang sangat banyak, ya, kepada kita, ya. Jadi hargailah walaupun orang tu hanya memberi kita sebatang pen, ya, walaupun hanya memberi kicin pada kita, ya, sebab kita kena ingat kawan-kawan, ya, rakan-rakan kita yang memberi pada kita ni, ya, dia bukan sekadar mudah-mudah je dapat barang tu, ya. Dia kadang-kala dia terpaksa pergi, ya, ke satu tempat yang jauh untuk membeli barang tersebut. Jadi pengorbanan masa dia,
ya, kemudian dia pergi pula ke pasar raya memilih sampai berjam-jam, ya, sampai keletihan, pengorbanan tenaga dia berlaku di situ, ya. Dan dia beli itu dengan satu harapan, dengan satu kegembiraan yang ada dalam hatinya untuk memberi hadiah pada kita. Jadi bayangkanlah, ya, kalau kita yang menerima ni dengan sikap acuh tak acuh, bagaimana kekecewaan yang akan dia rasai. Jadi memang kita kena fikir perasaan orang lain, ya, rakan-rakan sekalian. Jangan fikir hati kita je. Asal kita ni, ya, banyak duit, ya, mudah dapat sesuatu, ya, selalu dapat barang-barang yang branded, yang mewah sebagainya, tak pandang dah pemberian orang lain. Kalau sekadar kitchen tu kan, ambil, ya, dapat benda tu nanti dilemparkan gitu aja, sebagai contoh, ya. Jadi jangan buat macam tu rakan-rakan sekalian, ya. Kita dapat hadiah apa pun dari orang lain tu, kita syukur pada Allah. Itu nombor satu. Alhamdulillah, ya. Rezeki kita hari ni dapat kitchen, ya. Kita simpan elok-elok, kita manfaatkan, gunakan dalam kehidupan kita seharian, ya. Dapat pahala kepada pemberinya juga, dapat pahala kepada kita juga, ya. Jadi dalam hal macam ni, ya, kita janganlah ambil mudahlah tentang setiap pemberian. Apa saja pemberian, sekecil-kecilnya pun kita kena tahu untuk berterima kasih, tahu untuk menghargai, tahu untuk meraihkan, ya, pemberian orang lain, ya. Jadi kita jangan ego, ya, jangan sombong rakan-rakan sekian, ya. Kalau kita sampai tahap menghina pemberian orang lain tu, bermakna kita ni sebenarnya sombong dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sombong, Allah pinjamkan sedikit kelebihan wang ringgit, harta benda, rasa macam dah hebat, dah ada semua, dan dah tak mau dah terima pemberian orang lain, ya. Sedangkan kita tu pun diberi pinjaman saja. Bila-bila masa Allah boleh mengambil semula daripada kita. Jadi jangan sombong, ya. Mungkin suatu ketika nanti kita pun tak ada apa-apa dan kita memerlukan kepada bantuan ataupun pemberian orang lain. Yang ini kita kena sedar, ya. Hari ini kita berada di tempat yang tinggi, tapi tidak mustahil suatu masa kita akan berada di bawah, ya. Jadi hati itu kena banyak tawaduk, kena amalkan kerendahan hati, ya. Dengan itu kita boleh meraihkan, ya, pemberian-pemberian orang lain yang kecil, insya-Allah. Ya, rakan-rakan hargailah. Jangan hargai depan dia je, balik-balik macam saya sebut tadi terus dibuang. Ya, jangan begitu, ya rakan-rakan. Allah Maha melihat. Memang rakan yang memberi tadi tidak melihat tingkah laku kita, tapi Allah sentiasa melihat. Maka kita simpan baik-baik pemberian orang lain tu, kita hargai. Ya, nanti orang lain pun yang terima pemberian kita, dia pun akan menghargai, insya-Allah, ya. Jadi kita kena buat yang terbaik, ya, dalam hal pemberian ataupun penerimaan hadiah ini dalam kehidupan kita, ya. Jangan melakukan sesuatu yang akhirnya nanti kita menyesal di kemudian hari, ya. Jadi apa saja yang diberikan, ya, oleh rakan kita, oleh seseorang, kita betul-betul lah hargai, terima, ya. Jadi saya teringat, ya, rakan-rakan sekalian, tuan-tuan dan puan-puan, saya ni sebenarnya hari ini memakai tudung ini adalah pemberian, ya, daripada seseorang yang sebenarnya saya tak pernah pun bertemu muka dengan beliau, dan hanya mengenali melalui WhatsApp saja kerana saya membeli beberapa tudung daripada beliau, dan akhirnya beliau ada memberi, ya, mengirimkan tudung ini, ya, sebagai hadiah untuk saya. Ya, jadi saya mendoakan, ya, moga adik yang memberi hadiah ini diberikan kesihatan yang baik, ya, diberkati umurnya dan dipermudahkan, ya, urusan kehidupannya. Cuma yang sedihnya sekarang ni terputus hubungan kerana mungkin dah bertukar nombor telefon dan sebagainya. Namun saya tetap juga menghargai pemberian dia ini. Saya pakai, ya, dengan niat menuntut aurat kerana Allah, dan moga pahalanya itu Allah berikan, ya, kepada adik yang telah memberi hadiah tudung ini kepada saya, insya-Allah. Ya, jadi kita pakai tu sebab kita nak bagi dia pahala, ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan pun kalau ada barang-barang yang diberi oleh rakan-rakan, gunakan, manfaatkan, ya. Insya-Allah nanti dia pun dapat pahala juga, kita pun dapat pahala juga, insya-Allah. Baik, ya. Rakan-rakan yang dirahmati oleh Allah sekalian, ya, kalau kita tengok Rasulullah SAW pernah menyebutkan dalam satu hadis hasan berkaitan dengan 3 jenis hadiah yang tidak boleh ditolak, ya. Yang pertamanya ialah bantal, yang keduanya ialah minyak rambut, yang ketiganya ialah susu. Dan disebutkan juga bahawa Rasulullah SAW, ya, dalam beberapa riwayat tidak pernah menolak hadiah minyak wangi, ya.
Sebab Rasulullah sukakan wangi-wangian, walaupun sebenarnya badan Rasulullah itu sudah teramat wangi walaupun tanpa wangi-wangian, ya. Baik, kita tengok pula seterusnya, janganlah berasa lekeh untuk memberi. Janganlah kita ni asyik terima je. Terima ya, suka, syukur, mengumpul je barang-barang orang bagi pada kita. Tapi bab nak memberi berat tangan, ya. Jadi cuba untuk memberi selain daripada menerima. Tadi Rasulullah dah sebut pada kita tadi, jangan rasa lekeh. Maknanya situ kita jangan malu, rakan-rakan sekalian, kita jangan segan, ya. Jangan rasa macam teragak-agak, nak bagi ni okey tak ni, ya. Adakah dia akan terima? Dia sudi tak, ya, makan barang saya ni? Jadi fikir macam-macam, akhirnya nanti tak akan terbagi, ya, hadiah yang kita nak bagi tadi. Jadi banyak sangat fikir, akhirnya tak buat, ya. Jadi benda tu baik, kita teruskan je memberi hadiah tersebut ataupun pemberian tersebut, ya. Yang penting ialah apa yang kita nak bagi itu boleh digunakan, ya, boleh dimanfaatkan oleh penerimanya dan memberi kebaikan kepadanya. Itu pun dah cukup dah. Jangan duk fikir besar kecil benda tu. Kalau fikir yang nak besar saja, sampai bila pun kita tak boleh memberi, sampai bila pun kita tak boleh memberi hadiah, kita tak boleh memberi sedekah dan sebagainya, ya. Baik, kalau kita tengok dalam sirah pun disebutkan bagaimana Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha pun pernah memberikan, ya, sebiji kurma, ya, tapi sebiji kurma tu pun dibahagikan dua, ya, kepada seorang wanita yang datang untuk meminta bantuan Sayyidatina Aisyah. Dan ketika itu Sayyidatina Aisyah tidak mempunyai makanan yang cukup, ya, hanya ada sebiji kurma, maka sebiji kurma itu dibahagikan dua dan diserahkan sebahagiannya kepada wanita tersebut. Jadi di sini, ya, rakan-rakan sekalian, ya, Masya Allah hebatnya jiwa Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, ya, masih boleh memberi, ya, dalam keadaan dia sini hanya ada sebiji kurma. Jadi kita ni yang ada pelbagai benda lah kat rumah kita, ya, yang ada pelbagai bahan-bahan benda-benda, ya, yang bermanfaat tu, maka kita boleh hadiahkan, ya, kita boleh sedekahkan kepada orang lain dengan hati yang lapang lah, tanpa berfikir perkara-perkara yang negatif dan sebagainya, ya. Kadang kita rasa malu, ya, gangguan dalam perasaan kita tu menghalang tindakan-tindakan positif yang kita akan buat, ya. Jadi jangan malu yang tak bertempat seperti itu. Malu yang bertempat, alhamdulillah, ya, sangat digalakkan dalam Islam. Baik, rakan-rakan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadi apa yang kita dapat fahami, ya, daripada hadis ini, ya, ada beberapa perkara yang telah kita bincangkan tadi, ya. Antaranya ialah kita kena selalu, ya, berusaha untuk memberi hadiah dan juga menerima hadiah. Maknanya saling memberi hadiah di antara sesama kita, ya, kerana hadiah ini boleh menghilangkan kemarahan, perselisihan, rasa tak puas hati dan sebagainya di antara sesama kita, ya. Kemudian Allah juga menjanjikan balasan, ya, pahala untuk kita. Allah akan balas semua kebaikan kita itu, ya, kalau tidak di dunia pun di akhirat nanti, insya-Allah, ya. Dan satu lagi, kita kena cuba untuk melakukan sesuatu yang barulah, ya. Kalau tak biasa, ya, kita jangan hanya menjadi penerima saja, ya. Sebaliknya kita pun menjadi pemberi juga. Jangan hanya menadah tangan saja, tapi kita juga memberi pada orang lain, iaitu menghulurkan tangan, ya. Jadi dalam bab ini kita kena cubalah, ya, untuk membuat perubahan. Kalau selama ni hanya biasa untuk menerima saja, begitu, ya. Walaupun dari Islam ni kita dilarang untuk meminta-minta, ya. Tetapi kalau orang memberi hadiah, pemberian pada kita, kita boleh menerima, ya, dengan hati yang penuh kesyukuran, ya. InsyaAllah memberi kebaikan untuk diri kita, memberi kebaikan untuk orang yang memberi juga, ya, insyaAllah. Baik, kemudian di sini kita lihat juga, ya, satu perkara yang kita perlu ingat ialah hadiah kita ini tidak mengurangkan apa yang kita ada, ya. InsyaAllah akan menambahkan lagi, ya, nikmat-nikmat lain yang Allah kurniakan kepada kita. Saya teringat, ya, ada seorang pakcik tua di sebuah kampung satu ketika dahulu yang telah lanjut usia. Dia hanya tinggal di Pondok Usang, ya, dan di hadapan rumahnya ada sebatang pokok jambu, ya. Dan pokok jambu ini banyak buahnya,
dan setiap petang dia akan kumpulkan kutip buah-buah jambu tadi, dia hantar kepada penduduk-penduduk jiran-jiran di kampungnya tu seorang demi seorang ya. Mulianya hati pak cik ini kerana dia dengan berbesar hati ya memberikan buah-buah jambu tu kepada jiran-jiran tetangganya ya, walaupun jiran tetangganya tu mampu untuk membeli ya buah jambu dan benda-benda yang lain yang lebih baik lagi. Tapi ini menunjukkan satu sikap ya yang sangat baik ya, dan amalan ya memberi hadiah dan juga sedekah ya yang sangat digalakkan dalam Islam. Baik ya rakan-rakan sekalian, mudah-mudahan ya kita dapat mempraktikkan amalan memberi hadiah ini dalam kehidupan kita. Ya, mudah-mudahan kehidupan kita ni sentiasa diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan ukhuwah persaudaraan di antara sesama jiran tetangga ya, saudara mara, ahli keluarga kita ya, dan juga sahabat handai kita tu sentiasa erat dan kukuh, dan juga menyebabkan kemesraan ya semakin segar di antara sesama kita dengan amalan pemberian hadiah sesama kita, insya-Allah. Rasanya sampai di sini dulu untuk kali ini. Sehingga bertemu lagi. Mohon maaf kalau ada salah bicara dan sebagainya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.